global akibat penularan wabak COVID-19 telah ternyata memberi banyak kesan yang buruk terhadap negara serta masyarakat. Di Malaysia, ramai yang sudah kehilangan pekerjaan sekaligus mengakibatkan bilangan penganggur semakin meningkat dan peluang untuk mencari pekerjaan juga kini semakin sukar. Walau bagaimanapun, setiap individu harus mempunyai inisiatif mereka sendiri dalam usaha untuk menampung perbelanjaan harian, terutama bagi mereka yang sudah berkeluarga. Rata-rata ada di antara yang sudah mula mencuba nasib dalam bidang perniagaan buat pertama kali meskipun secara kecil-kecilan dan tidak pernah mempunyai pengalaman sebelumnya. Di mana ada kemahuan, di situ juga ada jalannya. Memulakan perniagaan buat pertama kali bukanlah sesuatu perkara yang mudah. Namun, jika ia diusahakan dengan cara yang betul dan terus cekal untuk mencuba, pasti akan membuahkan hasil. Hawa, saya pernah bersembang dengan seorang yang memulakan perniagaan. Perkongsian daripada beliau adalah apabila nak memulakan perniagaan, kita harus bijak ataupun harus mengambil risiko. Tapi tak semua orang ada kemahuan untuk mengambil risiko itu. Kena beranilah kan. Dan kejayaan tu bukanlah datang bergolek. Setelah kita memulakan perniagaan, perlukan kita bekerja keras, bekerja secara bijak pun ada, persaingan yang sihat amatlah penting. Dan seperti Hawa katakan tadi, fokus itu juga amatlah penting. Ya, tadi bila Sugi cakap pasal risiko tu, kuat mental pun kena juga kan? Betul. Oleh itu, kita nak tahu dengan lebih lanjut lagi, kita nak kenalkan tetamu kita pada hari ini. Kita bersama dengan Datuk Faridah Hanim Harun, seorang Guru Pembangunan Organisasi dan Kepimpinan atau lebih mesra dipanggil Ibu Hanim. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari. Apa khabar semuanya? Khabar Alhamdulillah, baik. sihat. Bu Hanim sihat? Alhamdulillah, Masya Allah sihat. Alhamdulillah. Okey, baik. Ibu Hanim seorang yang cukup berpengalaman, mempunyai pengalaman yang luas dan juga menaburkan ilmu dalam bidang perniagaan ini dan pembangunan insan modal pada banyak organisasi. Dan hari ini kami tak sabar untuk mendengarkan apa perkongsian daripada Ibu Hanim. Dan kita juga bersama dengan dua tetamu lain iaitu Encik Ahmad Eddie Noor, seorang pengusaha bakery, dan juga Puan Siti Hartina Bahsyari, seorang peniaga barang basah. Selamat tengah hari kedua-duanya. Selamat tengah hari. Okey, kita nak mula dengan Ibu Hanim dululah sebagai mukadimah kita pada hari ini. Boleh. Boleh ya? Okey. Boleh sayang. Sebelum nak memulakan perniagaan Ibu Hanim, apa perkara asas tapi paling penting yang mereka perlu tahu? Masya Allah. Okey, perkara asas yang kita perlu tahu bila kita nak berniaga adalah of course ilmu marketing. Ilmu marketing maksud itu sangat besar ya. It could be your strategy, teknik, platform, channel. So marketing sangat penting sebab orang yang memulakan bisnes ni, yang pentingnya dia nak buat duit dulu. Cash flow kena kuat sebelum kita grow the company. Sangat penting belajar ilmu marketing, okay? So that we know. Kita kena tahu product knowledge kita juga. Not know product knowledge kita, kita kena yakin dengan produk kita. Jangan pula kita tak yakin. Pasti kita tahu apa target market kita. Target market kita adalah avatar kita. Customer profiling. Mereka di mana? Di luar bandar ke, di Telite ke, perempuan ke, lelaki ke, umur dia berapa, apa dia punya fear, ketakutan dia, apa dia punya harapan, apa problem harian dia. Kita tahu semua ni macam kita nak bercinta. Kalau kita kenalah ambil tahu. Jadi senanglah kita nak ngorat. Ini nak ngorat. Tahu pun orang tu suka ros merah ke, ros kuning ke, ros putih ke. You see to that detail, you need to understand kita punya target avatar. And of course kita kena tahu apakah produk kita ni, apakah jenis masalah yang mereka ada yang produk kita boleh selesaikan. Macam Eddie, dia tahu kata people now at home and then nak makan kek yang sedap-sedap. And then Eddie pun solve that problem since you dekat rumah dengan anak-anak, nak makan kang, ada kek Eddie. Lepas tu siapa ni? Siti Hartika lah, genius juga. When you work, kita bekerja,
nak menyiang ikan, nak membersihkan ikan ni bukanlah kepakaran kita sebab kita ni 24/7 in the office kerja je kan. Ya. Tiba-tiba mak-mak dah kena duduk kat rumah. Mhm. Dia solve problem. Tak apa. Saya siangkan, saya bersihkan, masak je. Aha. Hmm. Dengan wujud nak is ready to cook tu, ambil je ikan tu, campur ready to cook first, done your lunch and your dinner. Very simple. Wah, cerdik sangat. So, product knowledge, lepas tu apa masalah ni diselesaikan, jangan lupa, Eddie dengan Hartika buat competitor analysis. Maksud ibu, get to know siapa dekat kawasan kita ni yang buat benda yang sama. Bukan kita jadi competitor ke nak gaduh, bukan. Yeah. At least kita tahu apakah USP kita, apa unique selling proposition kita yang buatkan kita ni berbeza dengan mereka. Okey, baik Ibu Hanim, mungkin kita simpan info USP tu untuk selepas ini. Kan banyak sangat information overload. USP tu yang paling kritikal kan. Okey, baik. Mana cikgu tu dia nak ngajar je. Dua tetamu kita pun saya pasti ingin mengambil nota sedikit. Baik, Encik Eddie, mungkin kalau kita bercakap mengenai keberanian mengambil risiko itu, Encik Eddie sendiri telah membuat keputusan yang cukup drastik di mana berhenti kerja dan mempertaruhkan gaji terakhir untuk menjadi seorang home baker. Boleh kongsikan pengalaman itu, Encik Eddie, bagaimana dapat keberanian itu dan bagaimana prosesnya itu? Okay, sebenarnya saya dulu, about 8 or 7 years ago, saya belajar baking dengan mak mentua saya. So dari situ saya dah mula-mula nak buat bisnes. Tapi manakala masa ada kejayaan yang tetap, so tak nak ambil risiko. Takut ambil risiko masa itulah. Yeah. Tapi last few years, I have gone through some, saya ada some training, and then saya timbul satu satu keberanian tu lah. Sebab bagi saya masa tu umur dah 40 lebih. Okay, aku fikir kan bila lagi memang saya sebenarnya nak buat bisnes. So saya ambil keputusan, orang kata drastik macam tu lah. Terus ambil keputusan dengan gaji apa ada, bincang dengan isteri saya, terus buat bisnes. So dari situ saya belajar dan saya buat apa yang saya boleh. Saya pernah masuk kelas Ibu Hanim juga. Kelas online Finding Mariam. Okey, baik, dan sudah 3 tahun ya sejak Encik Eddie menjadi seorang home baker. Ya, 3 tahun. Okey, Wow, baik. dan memang kena ambil risiko dan kita lihat bertahan sehingga sekarang ini. Baiklah, Puan Siti Hartika. Sekarang ini biasanya kalau orang beli barang basah, beli ikan, daging dan sebagainya akan ke pasar, mudah saja untuk ke pasar. Tetapi sekarang ini mestilah ada rasa takut-takut tu kan. Dan bagus idea ataupun perniagaan Puan Siti Hartika ini untuk menjual barang basah. Kita nak tahu apa cabaran-cabarannya. Ya. Kalau boleh Puan Siti Hartika kongsikan apa cabaran untuk menjual barang basah ni, Puan? Okey, cabaran tu adat perniagaan pada saya, semua cabaran dalam berniaga semua ada cabaran. Tapi kalau untuk barang basah biasanya yang pada pengalaman saya kuranglah cabaran sebab ni pula kalau tak ada cabaran. Tapi macam ni, saya orangnya tak nak buat masalah tu sebagai satu alasan untuk saya move ke depan. Saya orangnya bukan macam tu. So bagi saya cabaran ke apa ke tu kita tolak ke tepi. Tapi kalau nak cerita pasal cabaran memang banyak. Ya, betul. Cabaran tu memang sentiasa ada kan, tetapi dari segi pemikiran kita memang kena kekal positif macam Puan Siti Hartika. Okey, baik. Hawa, kita dah pun dengarkan perkongsian daripada ketiga-tiga tetamu kita dan ini kami nak kongsikan bersama dengan anda semua sedikit cerita inspirasi lah berkaitan dengan seorang pengusaha yogurt beku. Jom kita saksikan. Penularan wabak COVID-19 ternyata banyak membawa kesan yang buruk terhadap pelbagai sektor di Malaysia. Bekas guru vokal Muhammad Hafizuddin Cik So merupakan seorang pencinta makanan yang tekad memulakan perniagaannya sendiri setelah dia kehilangan pekerjaan akibat PKP. Saya ni sebenarnya merupakan salah seorang penggemar frozen yogurt. Rasa dia pun sangat-sangat sedap sebenarnya. So why not saya bawa konsep tu
di Kelantan. Maksudnya di Kelantan ni belum ada lagi market frozen yogurt dan macam tu. Saya memang tak ada kerja and then saya cuba untuk fikirkan sesuatu yang lain daripada yang lain. Jadi saya rasa dekat Kelantan ni belum ada lagi market untuk produk yang saya nak hasilkan ni. Which is dekat mana-mana pun belum ada yang jual. So why not untuk saya grab opportunity ni untuk saya jadi pencetus dekat sini lah. Bagi lelaki berusia 29 tahun ini, dia tidak menyangkakan perniagaannya itu mendapat sambutan yang luar biasa daripada penduduk setempat. Waktu pandemik ni, waktu PKP ni, saya fikir pada permulaan mungkin tak ramai pelanggan yang datang ke outlet saya. So saya fikir ada ke yang nak datang ni, ada ke ramai ke pelanggan. Alhamdulillah setakat ni memang hari-hari memang full house. So saya agak terkejut sikit sebab dia di luar daripada expectation saya pada permulaan ni lah. Cekal dan bersikap positif adalah kunci utama buat anak jati Kelantan ini untuk terus kuat menghadapi cabaran sebagai seorang peniaga yang tidak berpengalaman dalam selok-belok dunia perniagaan. Kalau cakap pasal cabaran, memang banyak cabaran saya hadapi sepanjang 7 ke 8 bulan saya berniaga. Antaranya adalah customer service, isu resepi, tak termasuk lagi dengan ada pihak-pihak yang tak bertanggungjawab yang cuba untuk meniru produk saya, yang cuba hasilkan dengan harga yang lebih murah. So, saya kekal positif, itu je. Saya punya prinsip, walaupun pada permulaan saya agak rasa kecewa, sedih, saya rasa takut, kadang-kadang saya ada anxiety, tapi saya selalu positifkan diri saya. Saya kena positifkan diri, kalau tak saya tak boleh nak buat kerja. Hafizuddin berharap agar dapat memperkembangkan lagi legasi perniagaannya dengan lebih maju sekaligus dapat memberikan pendedahan tentang makanan frozen yogurt yang kini semakin popular di seluruh dunia. Hawa, saya pasti setiap perniagaan ada cabarannya, tetapi usahawan muda itu tadi telah mengambil langkah untuk meneruskan perniagaannya, pasti telah membuat research, kajian, mengetahui target market, USP dan sebagainya seperti yang dikongsikan oleh Ibu Hanim tadi. Tapi Ibu Hanim, mungkin Ibu boleh berkongsi di sini bagi seseorang yang ingin memulakan perniagaan buat kali pertama. Kadang-kadang ada impian, tiada keberanian. Ada keberanian, tiada dorongan. Bagaimana situasi ini boleh mereka atasi, Ibu Hanim? Okey, senang aja sayang. Semua orang boleh berniaga, tak kira lah waktu pandemik ke tak pandemik ke. Yang pentingnya kita kena ada kekuatan minda, kita kena tahu apa yang kita nak, very clear apa yang kita nak buat. Ya, buat planning, buat jangkaan fokus, ramalan, buat kiraan yang betul-betul and go for it. InsyaAllah. Ada pun banyak anak didik ibu masa pandemik ni make better daripada sebelum pandemik. Sebab planning power, dia punya ramalan power, boleh saja siapa-siapa nak mulakan perniagaan masa pandemik ini. Don't worry. InsyaAllah. Baik, Cik Edin. Biasanya kalau orang nak mula berniaga terutamanya waktu pandemik ni takut sebab ada ke orang nak beli waktu pandemik ni. Tetapi pendapat Cik Edin bagaimana ataupun keadaan perniagaan Cik Edin sekarang waktu pandemik ni? Adakah lebih banyak? Pandangan saya pada masa pandemik ni, alhamdulillah banyak. Alhamdulillah. Macam saya macam inilah, saya sentiasa konsep saya, moto saya ialah sentiasa dream big. Always dream big. Tapi we take things small. I mean, kita ambil one step at a time. Satu step tu kita ambil one by one. Bagi saya masa pandemik ni paling bagus sebab orang semua memang berfikiran nak beli online. Orang tak nak keluar kalau boleh. So kita just deliver what is necessary for them, apa yang perlu untuk orang tu. Dan saya dulu mula-mula saya jual kek besar-besar. Tapi sekarang saya jual kek yang dulu kecil-kecil di mana ada kadang family kecil nak makan. So tengok pada market. Tapi bagi saya kenal beberapa orang juga. Alhamdulillah bisnes masa pandemik ni okey. Cuma yalah kita kena usahalah. Usaha dan juga fleksibel kan ikut keadaan. Saya ada terbaca satu kisah berkaitan dengan Tan Sri Datuk Tiong Su Hock yang dikenali sebagai the father of hawkers. Beliau bermula pada usia 14 tahun saja pada masa itu sebelum tahun 1980-an.
bapa beliau telah memberikan beliau RM3.40 sahaja untuk memulakan perniagaan. Dan Puan Siti Hartika telah menggunakan RM1,000 daripada Bantuan Prihatin Nasional untuk memulakan perniagaan ini. Mungkin Puan Siti Hartika boleh kongsikan proses itu dengan RM1,000 ni bagaimana Puan memulakannya? Dia semasa saya dapat RM1,000 tu, sebenarnya tak sampai RM1,000 pun. Memang dapat RM1,000 tapi lepas dah bayar hutang masa tu, tinggal dalam RM700 je. Lepas tu saya macam fikir pandemik ni sebab kita tak tahu kan benda tu bila nak berakhir. So saya fikir kalau saya gunakan duit yang ada tu, saya rasa memang akan habislah dalam jangka masa yang terdekat. So, saya come out dengan idea buat barang basah siap siang. So, masa PKP fasa 1 tu, 1.0 tu sebenarnya ramai, majoriti buat barang basah. Tapi, diorang buat barang basah yang macam biasa, buat delivery ke rumah. Tapi saya ambil inisiatif untuk buat yang siap siang, siap cuci. Sebab sebenarnya walaupun masa tu pandemik PKP 1.0, banyak lagi orang-orang yang masih bekerja juga, contoh frontliner. Kat situlah saya punya customer saya. So permintaan tu memang ada. So dengan sebenarnya bagi saya kalau kita nak berniaga, jangan gunakan alasan saya tak ada modal, saya tak ada apa. Tak. Sebenarnya kalau kamu seorang yang kreatif, kamu seorang yang boleh berfikir secara out of box, dengan RM10 ataupun dengan 100 pun sebenarnya kalau kamu nak berniaga, kamu boleh berniaga. Saya setuju. Saya setuju sangat. Ibu Hanim, ramai dalam kalangan penonton wanita hari ini dah tanya macam-macam ni. Tapi di penghujung perbincangan kita ni, kalau boleh Ibu Hanim keluarkan kata-kata semangat, kata-kata motivasi kepada penonton yang mahu mula berniaga sekarang ni. Boleh sayang. Oh, Ibu. Ya, Ibu Hanim. Kata-kata semangat je. Kena clear dengan dorongan kita. Our big why. Why is it that you want to make a business for? Kalau kita dah, katalah kita nak sampai satu matlamat, right? Dia macam kereta bergerak. Badan kita ni macam kereta. Dia perlukan minyak. Minyak tu dorongan. Matlamat tu adalah hala tuju kita. So sama je. If you nak buat business, you kena ada big why yang sangat kuat. Saya nak capai ke satu matlamat, iaitu mungkin dalam bentuk kewangan ke, kejayaan ke, supaya saya boleh tolong ibu-ibu tunggal ke, anak-anak asduk keluarga saya nak bantu mak saya yang susah. Remember, big why kita atau dorongan kita adalah fuel yang boleh push us. Kalau bila kita dah berniaga, akan ada ketika kita akan jatuh. Memang semangat. Ingat balik big why tu dan kita akan bangkit. Okey, baik. Dan kami berharap apa yang dikongsikan oleh Ibu Hanim, Encik Eddie dan juga Puan Siti Hartika sedikit sebanyak memberikan motivasi dan membantu mereka yang sudah pun ada perniagaan untuk meneruskan kelangsungan perniagaan mereka. Baik, terima kasih kami nak ucapkan kepada Ibu Hanim, Encik Eddie dan juga Puan Siti Hartika. Selamat maju jaya dan jaga diri ketiga-tiganya. Itulah pelbagai perkongsian tadi. Apa yang penting kan bila Ibu Hanim cakap yang last hujung tadi, memang saya sangat setuju, niat yang baik. Baiklah, kami di Wanita hari ini ingin berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana.